أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua kesihatan yang baik dan juga nikmat masa lapang yang dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin pada saat ini. Moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya segala amalan kita pada hari ini sebagai amalan yang salih di sisinya, insya-Allah. Amin. Kita sambung lagi perbincangan kita menerusi kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Perbahasan kajian berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran karangan almarhum Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, almarhum Syekh Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Syekhul Azhar di Mesir. Pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama bincang satu tajuk yang baru, iaitulah berkaitan dengan tafsirul Quranul Karim. Tafsir Al-Quranul Karim. Jadi kita dalam bahasa Melayu kita pun kita sebut tafsir. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Arab. Itu adalah bahasa Arab yang belum diterjemahkan maksudnya dengan sedetail yang mungkin. Hanya yang diterjemah adalah tulisan daripada tafasin yara tafsir jadi TAFSIR. Begitu je lah. Dia hanya terjemah tulisan kepada bahasa Melayu. Makna belum lagi terjemah. Jadi kita dah biasa sebut daripada kecil sampai ke sekarang ni, gimana saya nak pergi belajar tafsir. Saya belajar dengan tok guru tu tafsir ni sekian-sekian. Saya belajar tafsir. Tafsir daripada kecil siapa ke besar kita dah sebut tafsir begitu dah. Dengan menggunakan meminjam perkataan bahasa Arab. Jadi apakah sebenarnya makna tafsir yang sebetul-betulnya kalau ikut bahasa kita? Coba kita tengok apa yang disebut oleh Syekh pada malam ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila anqal. Kata dia, kalimatut tafsir ma'naha al-idah wa tabyin. Kalimah tafsir ini membawa maksud suatu penjelasan ataupun penerangan. Itu sebenarnya suatu penerangan ataupun penjelasan. Taqulu fassarta hadhihi al-kalimah idzan waddahta ma'naha wa bayyantahu. Sebagaimana kita sebut dalam bahasa Arab, orang buat ayat fassarta hadhihi al-kalimah, apa nama ni, saya tafsirkan kalimah ini. Maknanya waddahtu ma'naha. Fassartu hadhil kalimah, saya tafsirkan kalimah ini, maknanya waddahtu ma'naha, saya jelaskan makna dia. Wa bayyantuhu, dan saya terangkan maknanya. Jadi tafsir ni makna dia suatu penerangan dan penjelasan daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala tulis, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ditulis oleh penulis-penulis wahyu Nabi SAW yang ada sebanyak 40 orang menurut satu riwayat yang dinyatakan dalam kitab Imam Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada 40 orang penulis wahyu Nabi, katibul wahyi. Maka daripada hak ditulis wahyu yang telah diturun kepada Nabi Muhammad SAW itu, yang ada sebanyak 30 juzuk,
yang ada sebanyak 6,236 ayat itu, maka ayat-ayat itu rupanya ada yang tak berapa jelas dari sudut makna yang perlu dijelaskan lagi oleh orang-orang yang mengetahui, iaitulah antaranya sahabat Nabi yang mereka dengar sendiri penjelasan daripada Nabi apakah maksud ayat ni. Maka tafsir adalah suatu penjelasan yang dijelaskan oleh sahabat Nabi atau yang diambil daripada Nabi SAW sendiri ataupun daripada ijtihad para ulama berkaitan dengan makna ayat yang tersebut. Begitu. Penjelasan tu penjelasan daripada mana? Penjelasan kepada ayat Quran yang diambil oleh sahabat Nabi daripada Nabi sendiri ataupun ijtihad para ulama. Bila kata ijtihad para ulama, dia tidak daripada Nabi sungguh-sungguh, tidak daripada sahabat sungguh-sungguh, tetapi dia ijtihad ataupun pandangan ulama-ulama yang tertentu dalam ayat, menafsirkan ayat-ayat tertentu, tetapi tidak lari daripada apa yang Nabi SAW dan sahabat sebutkan dalam perkara-perkara yang lain. Ijtihad ni adalah suatu pandangan seorang ulama yang dia bukan guna kepala otak dia sendiri, tetapi dia juga mengambil kias daripada nas-nas yang lain, maka dikait-kaitkan, dikiaskan begitu. Inilah pandangan saya berkaitan dengan ayat ni. Begitu tuan-tuan. Maka jadilah juga tafsir. Jadilah juga suatu penerangan, penjelasan. Wa qad 'arrafa al-ulama ilmu at-tafsir bi annahu ilmu yabhasu fihi 'anil Qur'an al-Karim min haitsu dilalatuhu 'ala muradillah ta'ala biqadri at-taqah al-bashariyah. Maka ulama-ulama menjelaskan bahawasanya ilmu tafsir ini ilmu yang membahaskan tentang apa yang berkait dengan Al-Quran, ayat-ayat Quran, dari sudut apa yang dikehendaki oleh Allah, min haitsu dilalatahu ala muradillah. Ulama menjelaskan perbahasan-perbahasan yang ada dalam Quran, maka dia jelaskan itu menurut kehendak Allah Ta'ala biqadri taqatil bashariyah, dengan kadar kemampuan seorang manusia. Jadi itu yang dikatakan ijtihad tadi. Ulama-ulama yang cuba untuk menjelaskan sesuatu ayat, walaupun dia tidak temui penjelasan itu directly daripada Nabi SAW ataupun sahabat, tetapi ulama-ulama kita cuba untuk menjelaskan juga ayat ni cerita pasal apa ni. Dia cuba juga jelaskan dengan tidak menggunakan dia punya akal semata-mata, tetapi dia cari juga perkaitan-perkaitan daripada nas-nas yang ada. Itu yang disebut ala muradillah, semata-mata untuk dia nak supaya penjelasan yang diberikan ini kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi wa yu'tabaru ilmu tafsir min al-ulum allati la yustaghna anha. Dan dikira wa yu'tabaru, diiktibar ataupun dikira bahawasanya ilmu tafsir ini adalah daripada ilmu-ilmu yang tidak pernah cukup untuk kita nak kata padang dah setakat tu. Tidak. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat kitab tafsir ini sentiasa ada pada setiap zaman ditulis. Kalau nak kira tafsir yang terawal, tafsir yang disebut setengah riwayatnya tafsir Imam Tabari. Kalau dah Imam Tabari dah tulis dah tafsir dia, sepatutnya orang lain tak payah tulis dah. Padang tu sudah. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain tulis tafsir. Orang-orang dulu ni, ulama-ulama dulu. Kalau kira ulama-ulama dulu tulis dah, banyak sangat dah ulama tulis. Ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian tak payah tulis sudah. Tak payah tulis dah. Tapi kita melihat ada juga lagi kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh
almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama daripada Syariah, tulis tafsir Al-Munir. Banyak jilid pula. Banyak jilid tafsir Munir. Dah apa dia tidak berpada dengan tafsir-tafsir yang ada. Sebabnya inilah yang dikatakan oleh ulama, wa yu'tabaru ilmu tafsir minal ulum allati la yustaghna anha. Ilmu tafsir diiktibar, dikirakan sebagai ilmu yang tidak pernah cukup untuk dibahas. Maknanya setiap zaman akan ada orang yang diilhamkan oleh Allah untuk dia tafsirkan pula ayat yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama sebelum itu dengan tafsiran semasa. Dengan tafsiran yang semasa. Ini tuan-tuan sekalian. Li'annahu an tariqihi yastati'ul muslim an ya'rifa mashtamala alaihi al-Quran min hidayat wa tawjihat wa ahkam wa adab. Kerana daripada tafsir yang ditafsirkan oleh mana-mana ulama ini, dengan cara tafsir itulah orang Islam akan dapat mengetahui tentang apa yang berkaitan isu-isu Al-Quran dari sudut petunjuk Allah Ta'ala, dari sudut taujihat, galakan-galakan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk orang Islam beramal, dan wa ahkam wa adab, begitu juga berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan adab-adab. Nak faham benda tu yang disebut dalam Quran, mesti kena tengok tafsir, barulah kita faham. Apa yang ada di Malaysia kita ni, yang orang sebut tafsir Pimpinan Rahman. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan satu kitab berkait dengan Quran yang namanya Tafsir Pimpinan Rahman. Diberi nama begitu. Walau bagaimanapun, ia bukanlah suatu kitab yang boleh disebut sebagai tafsir 100%. Dia boleh dikira sebagai terjemahan baru. Kerana tafsir ini dia memerlukan perbahasan yang panjang lagi. Tafsir. Seumpama kalau kita pernah tengok tafsir Al-Azhar oleh Haji apa nama dia? Amrullah, ataupun kita biasa sebut Hamka je lah. Hamka. Ada nama Hamka tu singkatan daripada nama sebenarnya. Jadi Hamka, Profesor Dr. Hamka, antara ulama tanah Melayu yang walaupun daripada Indonesia, dikira tanah Melayu lah. Ulama tanah Melayu yang mengarang kitab tafsir secara detail dan dikira sebagai kitab tafsir. Nama dia Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Dinamakan begitu. Maka kitab tafsir yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka tadi, kalau kita tengok memang dia hurai dengan begitu detail. Hurai. Satu ayat dihurai. Itulah tafsir. Dia ada huraian. Adapun kalau tafsir Pimpinan Rahman itu hanya diletakkan saja nama tafsir Pimpinan Rahman, tapi sebenarnya hakikat dia adalah terjemahan. Dia terjemahan baru. Dia hanya terjemah harfun bi harfin, huruf ke huruf, ayat ke ayat, dia terjemah begitu saja. Dia tidak huraikan sangat. Walaupun ada huraian, tapi tidak sangat dihuraikan. Maka ini satu contoh usaha dah daripada kerajaan Malaysia kita daripada tahun 80-an dia buat benda ni. Dan hak edisi terbaru dikemas kini katanya ada. Telah dibuat pada tahun yang 2-3 tahun kediang ni. Ada edisi kemas kini Tafsir Pimpinan Rahman. Maka itu satu usaha yang bagus dah untuk memahamkan masyarakat Malaysia, Melayu kita ni, untuk faham apakah yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Baki lagi, boleh tengok kepada tafsir-tafsir yang telah pun diterjemah juga. Ada usaha yang telah dibuat oleh golongan-golongan agamawan pada hari ini, ataupun penerbit-penerbit buku, telah pun mengusahakan untuk menterjemah tafsir-tafsir bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Seumpama tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Imam Ibn Katsir, telah pun ada terjemahan yang dalam bahasa Melayu kita. Tafsir Jalalain pun ada. Tafsir Al-Qurtubi pun ada.
tafsir Sayyid Qutb fi Zilalil Quran pun sudah ada. Jadi tuan-tuan, kita boleh dapatkan. Coba tengok di kedai-kedai buku tafsir-tafsir Quran ni. Penting kerana kita nak tahu dengan lebih lanjut apa cerita pasal ayat ni. Biasanya dalam tafsir Quran, dalam kitab tafsir Quran, dia akan buat mari huraian tentang apakah sebenar makna kehendak ayat ini. Dan dia akan juga buat mari asbabun nuzul. Sebab mengapakah ayat ini diturun. Ada setengah-setengah ayat yang ulama dapat tahu, dapat detect asbabun nuzul dia. Dan ada ulama tak dapat detect asbabun nuzul. Jadi kadang-kadang ada setengah tafsir, boleh kata kebanyakanlah tafsir meletakkan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini kenapa. Adapun dalam tafsir terjemahan Quran biasa ni, dia tak letak benda tu, dia sebab terjemah saja. Baik. Fattafsir huwa miftahu tilkal kunuz waz zakhair mahma balighun nas fi tardid alfazil Quran al-Karim. Maka tafsir ini adalah kunci untuk kita meneroka khazanah-khazanah ilmu dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi bila kita yang baca Quran ini mengulang-ulangkan lafaz-lafaz Quran yang tertentu untuk kita tadabbur, untuk kita menghayati Al-Quran itu, maka disitulah keperluan kepada ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Kita orang Melayu ni memang agak mencabar sikit. Bukan mustahil, mencabar. Kalau kata mustahil tu rasa macam tak ada harapan. Tapi tidak begitu sebenarnya. Dia bukan tidak ada harapan, ada harapan. Cuma mencabar. Apa dia? Mencabar untuk kita menguasai ilmu tafsir. Untuk kita orang Melayu menguasai ilmu tafsir agak mencabar, tuan-tuan. Kerana untuk memahami ilmu tafsir dengan sebenarnya, dia kena belajar bahasa Arab. Itu sebenarnya. Sebab apa kena belajar bahasa Arab? Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Itu cerita dia. Kalau Quran tu turun dalam bahasa Terengganu, tak ada lah payah sangat. Kita boleh nak tafsir sendiri, nak faham apa semua. Nak menghayati dengan semudah-mudahnya. Oleh kerana Quran turun dalam bahasa Arab, kita kena pergi belajar dulu bahasa Arab, tuan-tuan. Maka bukan semua orang diberi peluang untuk belajar bahasa Arab rupa-rupanya. Ada orang yang nak sangat belajar tapi tak dapat peluang tu. Ada orang yang dapat peluang belajar bahasa Arab tapi main-main. Budak-budak kita yang belajar di luar, di Timur Tengah, adalah sebahagian-sebahagiannya, bukan semua. Dia dapat peluang dah belajar di tanah Arab tapi main-main, pergi berjalan situ sini. Rugilah. Sepatutnya gunakan peluang untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tafsir Quran salah satunya. Maka ilmu tafsir adalah kunci, katanya Syekh, miftahu tilkal kunuz waz zakhair. Ilmu tafsir adalah kunci untuk kita memahami segala khazanah ilmu dalam Quran. Wal mutatabba'u li kutubit tafsir yaraha tanqasimu fi majmu'iha ila qismain. Maka kalau kita meneliti, kata Syekh, kitab-kitab tafsir ini terbahagi kepada dua bahagian sebenarnya. Apa yang dikarang oleh ulama-ulama kita daripada dulu sampai ke hari ini, cara mereka mengarang, menulis kitab tafsir untuk menerangkan ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini, dia ada dua peseng. Satu dipanggil At-Tafsiru Bil Ma'thur, yang kedua At-Tafsiru Bil Ra'yi. Satu Tafsir Bil Ma'thur, nama dia. Yang kedua Tafsir Bil Ra'yi. Tafsir Bil Ma'thur maknanya tafsir yang diambil penjelasan-penjelasan itu directly daripada hadis Nabi. Nabi kata ayat ni cerita bab gini. Maka ulama tafsir ni pun tulis ayat ini menceritakan berkaitan dengan begini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pun mari hadis Nabi. Itu tafsir bil ma'thur. Tafsir yang diambil ada nas hadis Nabi.
Adapun yang pesing kedua, tafsir bil ra'yi, tafsir dengan menggunakan ijtihad. Ulama-ulama yang tertentu mengarang kitab tafsir, bila dihurai, dia menghuraikan dengan ayat dia sendiri, kefahaman dia sendiri berdasarkan nas-nas yang dia belajar. Maka itu dipanggil bir-ra'yi. Jugalah diambil, kadang-kadang dipetik tafsir itu, huraian-huraian kepada ayat Quran itu daripada untuk menjelaskan ayat itu, diambil, dipetik daripada cerita-cerita Israiliyat. Pun ada. Itu juga termasuk dalam tafsir bir-ra'yi. Baik. Katanya Syekh lagi, amma tafsiru bil ma'sur, apakah yang dimaksudkan dengan tafsir bil ma'sur? Fahuwa ma jaa fil Quran aw sunnah aw kalam as-sahabah bayanan li muradillah ta'ala min kitabih. Baik, tafsir ma'sur ini katanya Syekh, iaitulah apa yang datang penerangannya daripada Quran sendiri. Kadang-kadang ayat Quran boleh tafsir ayat Quran. Ayat Quran contohnya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dalam surah Fatihah, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Lepas tu disebut apa ni? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Maka siapakah orang yang diberi nikmat, yang dimention, yang disebut oleh Allah layak tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapakah orang yang diberi nikmat itu? Tak disebut dalam surah Fatihah. Tapi bila kita baca Quran, baca lagi surah Baqarah, baca lagi surah lepas tu Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dalam surah Maidah ada sebut rupanya siapakah orang-orang yang diberikan nikmat itu. Iaitulah dalam surah Maidah ayat yang ke berapa disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberi nikmat itu adalah orang minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, daripada kalangan orang yang siddiq, orang-orang yang benar hubungannya dengan Allah, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan juga orang-orang yang saleh. Jadi 4 golongan inilah yang disebut sebagai orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam surah Al-Fatihah yang kita baca sama-sama dalam solat kita 5 kali sehari itu. Bukan 5 kali, 5 kali sehari semayang. Semua-semua 17 kali, sebab 17 rakaat. 4, 2 subuh, campur 4 zuhur, campur 4 asar, campur 3 maghrib, campur 4 isya, dapat 17. 17 itu bermakna 17 rakaat. Dan 17 rakaat juga bermaksud 17 kali kita baca surah Fatihah. Sebab setiap rakaat dalam semayang kena baca surah Fatihah. Kalau tak baca, tak sah semayang. Maka 17 kali baca surah Fatihah, 17 kali jugalah kita ulang, ya Allah tunjukkan kami jalan orang yang diberi nikmat oleh kamu. Siapa dia? Iaitulah 4 golongan tadi. Itu tafsir Al-Quran, ditafsirkan juga oleh Quran. Kadang-kadang begitu. Sebab itu kata Syekh, kalau begitu itu adalah tafsir ma'sur. Awis sunnah, ataupun tafsir ma'sur ini juga tafsir yang ulama ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata makna dia begini, hak ni begini. Jadi maka diambillah rupanya inilah maksud kepada ayat Quran ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun kalam sahabat, ataupun perkataan-perkataan daripada sahabat sendiri, yang sahabat itu juga mereka dengar dan belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjelaskan makna ayat itu dengan cara daripada lidah mereka sendiri. Contohnya orang tanya Sayyidina Ali, warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil, dan bacalah Quran dengan tartil. Orang tanya Sayyidina Ali, apa maksud tartil dalam ayat ini wahai Sayyidina Ali? Lalu Sayyidina Ali pun hurai. Ini dia tafsir ni. Tartil
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu bermaksud kamu baca Quran dengan tajwid dan kamu baca Quran dengan ketahui tepat nak berhenti dan tepat nak mula dengan baik. Waqaf ibtida'. Kamu baca dengan bertajwid dan kamu jaga waqaf ibtida' masa baca Quran. Itulah tartil yang disebut dalam ayat ini, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, iaitu bacalah Quran dengan bertajwid dan mengetahui tempat yang molek dan tempat yang tak molek, nak berhenti dan nak mula masa baca Quran. Gitu. Itu tafsir yang diambil daripada Sayyidina Ali, yang dikira juga sebagai tafsir bil ma'thur. At-tafsiru bil ma'thur. Baik tuan-tuan sekalian. Misal tafsir Quran bil Quran. Lalu Syekh pun buat mari contoh. Contoh tafsir Quran dengan Quran. Contohnya dalam ayat yang 187 surah Al-Baqarah. Kata Allah, wa kulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan kamu makan dan minumlah kamu sehingga jelas kepada kamu al-khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam, minal fajr, daripada waktu fajar. Fa inna kalimah minal fajr bayan syarahu lil muradi min kalimati al-khaytul abyad allati qablaha. Jadi katanya Syekh, bila kita baca ayat tadi, Allah Ta'ala kata ni cerita bab puasa ni. Ayat ni cerita bab puasa. Maka kamu makan dan minumlah seboleh yang kamu nak makan dan minum, sehinggalah kamu jelas benang putih daripada benang hitam. Itu dipanggil garis sempadan kita nak berhenti makan, iaitu waktu sahur. Waktu sahur. Nak kabur situnya waktu sahur. Cuma di mana kita nak tahu waktu sahur tu? Minal fajr. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala sebut minal fajr. Baru kita faham benang putih daripada benang hitam tu apa maksud dia. Al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Benang putih daripada benang hitam. Benang hitam tu maksudnya Allah Ta'ala nak gambarkan kegelapan malam. Benang putih itu adalah waktu fajar. Waktu fajar. Jadi bila dah masuk waktu fajar, iaitu masuklah waktu subuh, maka tak boleh dah lagi makan dan minum. Maka itu dipanggil tafsir Quran dengan Quran. Allah Ta'ala buat mari al-fajar, perkataan fajar, untuk menerangkan apa maksud al-khaytul abyad ataupun al-khaytul aswad tadi. Wa mithalu ma jaa fi sunnah syarhan lil Quran, dan contoh daripada tafsir Al-Quran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita, fassara az-zulma bisyirk fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah menafsirkan kepada sahabat perkataan az-zulm dengan makna syirik pada ayat yang ke-82 suratul An'am. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu yang mana tidak bercampur iman mereka dengan az-zulm, dengan zulm. Zulm di situ kalau kiranya kegelapan, bizulmin. Maka orang beriman yang tidak bercampur iman mereka dengan kegelapan, mereka itulah orang-orang yang aman dan mendapat petunjuk. Orang yang selamat dan mendapat petunjuk. Jadi apa maksud kegelapan di situ? Maka disebutkan dalam hadis az-zulmu asyirku. Zulm di situ bermaksud syirik. Maka kita fahamlah orang-orang yang beriman dan tidak bercampur iman mereka dengan syirik. Allah Ta'ala nak khabar gitu, dengan syirik. Maka mereka lah orang yang mendapat petunjuk dan orang yang selamat. Wa mithalu ma jaa min aqwalis as-sahabah. Begitu juga contoh daripada tafsir Al-Quran daripada perkataan sahabat. Tafsiran li ba'dil alfazil Quran, yang telah menafsirkan setengah-setengah daripada Al-Quran ini, ma warada an Umar bin Al-Khattab, iaitulah seperti mana apa yang datang daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu,
min annahu fassara al-ab fi qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba bil kala wal mar'a wa huwa ma ta'kuluhu al-bahaim min al-ushb. Sayyidina Umar dia terjemah al-ab wa fakihatan wa abba pada ayat yang ke-31 surah Abas. Surah Abasa ayat 31. Sayyidina Umar dia terjemah apa dia situ? Kalau dalam terjemahan tafsir Pimpinan Rahman ini dia kata dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. Wa abba itu bermacam-macam rumput. Maka katanya tafsir daripada Sayyidina Umar bil kala wal mar'a, iaitulah abba di situ bermaksud apa yang dimakan oleh binatang-binatang ternakan daripada tanaman-tanaman. Kalau kira abba tu kita tak faham. Kita faham abu ni ayah. Tapi apa maksud Allah Ta'ala wa fakihatan wa abba? Itulah Al-Quran ini Allah Ta'ala dia kadang-kadang mari perkataan-perkataan dalam Quran tuan-tuan sangat tinggi dia punya aras bahasa. Aras bahasa Arab macam aras bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu kita kan ada arah tinggi, ada arah rendah. Kalau kita bercakap bahasa-bahasa puisi, sajak, syair tu kepada budak-budak darjah 1, faham ke dema tu? Tak faham sekarang. Tak faham. Sebab bukan taraf dia. Jadi taraf dia kena aras rendah. Arah tinggi macam kelas-kelas kita ni. Begitu juga bahasa Arab dia ada arah rendah, ada arah tinggi. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran ada bahasa Arab yang biasa-biasa dan ada juga yang aras tinggi. Perkataan yang Allah Ta'ala guna jarang orang guna, orang Arab guna. Kenapa begitu? Sebab suasana bangsa Arab masa tu suasana yang bermegah-megah dengan syair, dengan sajak, dengan bahasa. Maka Al-Quran mari dengan gaya bahasa yang berbagai-bagai, ada arah rendah, ada arah tinggi, menyebabkan orang-orang Arab masa tu sastrawan mereka, sastrawan negara Mekah contohnya, akak tangan, serenda kerana dengar Quran, bisa sungguh ayat ni bisa. Tapi takkanlah Muhammad jureka. Orang yang cerdik dia akan fikir begitu. Sebab arah bahasa dia ni tinggi. Muhammad tak belajar benda gini ni. Jadi mereka akan terus dapat satu signal ini bukan lagi daripada Muhammad tetapi daripada Allah. Betul Tuhan yang Muhammad serukan itu. Itu sebab bahasa Arab dalam Quran ni pelbagai. Ada arah rendah, ada arah tinggi. Ada perkataan yang orang Arab tak faham juga dia bila dibaca. Walaupun Quran tu bahasa Arab. Sebab dia jarang guna perkataan tu. Sebab apa dah Allah Ta'ala guna juga? Sebab Allah Ta'ala turunkan Quran tu masa zaman Nabi kita tu, zaman yang sedang bergelewak dengan syair-syair, bahasa-bahasa yang puitis. Al-Quran mari menandingi bahasa-bahasa tersebut sehingga kalah semua bahasa-bahasa yang puitis yang ada pada masa itu. Wa yulahiz 'ala at-tafsir bil ma'sur, dan hendaklah diberi perhatian kepada tafsir bil ma'sur ini, kata Syekh, annahu qad ikhtalata ba'dahu bir riwayatil wahiyah wa bil ara'i as-saqimah. Kadang-kadang dia kata bercampur juga tafsir al-ma'sur ini dengan yang ada kemudian ni lah. Dia didakwa tafsir maksur, tetapi kadang-kadang bercampur dengan riwayat-riwayat yang tak berapa jelas, ataupun ada pandangan-pandangan yang tak kuat, pandangan yang sakit. As-saqimah ni sakit, yang tak kuat lah, yang ada masalah. Allati dassaha fihi ashabul malal az-zaifah wal qulubul maridah, yang mana benda-benda ni dibuat oleh orang-orang yang tak sepatutnya, yang ada masalah pada diri dia. Tiba-tiba dia tafsirkan juga Quran, tetapi tafsir yang dia dakwa tafsir maksur itu telah dimasukkan dengan pandangan-pandangan yang tak sepatutnya. Maka jadilah dia bukan lagi tafsir maksur sebenarnya. Liza kana ala man yuridul istifadah min hadha an-naw' min at-tafsir an yataharra ad-diqqah
was-sawabu fima yaqra. Maka hendaklah bagi orang yang nak mencari sungguh-sungguh tafsir yang ma'thur ini, tafsir bil ma'thur, dia kena cari dengan berhati-hati, pilihlah yang betul-betul diyakini yang tepat. Dan akhir sekali Syekh pun dia menyenaraikan kitab-kitab tafsir yang kita boleh wa'rajakan. Wa min ahammi kutubit tafsir bil ma'thur. Antara kitab-kitab tafsir yang bil ma'thur, kitab tafsir yang dihuraikan melalui Al-Quran, hadis dan juga kalam sahabat, antaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang kita sebut tadi, wa huwa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, yang meninggal pada 310 Hijrah. Dia ni diiktiraf oleh ulama-ulama lain sebagai Syekhul Mufassirin, ketua bagi sekalian ulama-ulama tafsir. Siapa? Imam At-Tabari, ataupun nama dia sebenar Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Wa yu'tabaru tafsiruhu min awsa'it tafasir bil ma'thuri wa anfa'uha wa ajma'uha lil aqwali wal ara'i ma'at tarjih bainaha. Dan diiktibar, dikirakan juga tafsir Imam Tabari ini adalah tafsir yang paling tepat untuk dikatakan sebagai tafsir bil ma'thur, dan banyak manfaat daripadanya, dan yang menghimpunkan banyak pendapat-pendapat daripada kalangan sahabat ke yang telah juga ditarjihkan oleh beliau sendiri. Manakah pendapat yang tepat, yang sahih dan sebagainya. Jadi molek sangat kalau boleh kita dapatkan kitab tafsir Imam Tabari. Wallahu a'lam ada ke tidak yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Cuba carilah tuan-tuan. Cari di Google ke, cari di kedai-kedai buku ke, tafsir At-Tabari. Dan ini tafsir yang terawal sebenarnya. Yang kedua, tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, iaitulah tafsir yang dikarang oleh Imam Suyuti yang meninggal pada tahun 911 Hijriah. Wa huwa tafsir jami' lil katsiri min al-athar al-waridah 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'anil sahabah wat tabi'in fi tafsir al-Quran al-Karim. Iaitulah tafsir yang menghimpunkan juga pendapat-pendapat, huraian-huraian daripada hadis Nabi dan juga sahabat, kalam-kalam sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir, wa huwa al-Imam Ismail bin Al-Khatib. Tafsir Ibnu Katsir yang nama sebenarnya Imam Ismail bin Al-Khatib, yang meninggal di Damsyik pada tahun 774 Hijriah. Wa tafsiruhu hadza min asahhi tafasir bil ma'thur. Dinilai juga oleh ulama-ulama tafsir Imam Ibnu Katsir sebagai tafsir yang antara tersahih, yang paling tepat untuk dikatakan tafsir bil ma'thur. Naqala fihi al-katsiru min al-ahadits an-nabawiyah wa min aqwalis sahabah wat tabi'in. Imam Ibnu Katsir juga bawa pendapat-pendapat daripada hadis yang disandar kepada hadis Nabi, dan disandar pada sahabat-sahabat dan juga tabi'in. Ini antara jujukan ataupun turutan tafsir yang kita boleh dapatkan. Tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Suyuti, tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu tiga tafsir yang disebut oleh Syekh di sini untuk kita dapat ambil maklumat ataupun ilmu tafsir yang sebenar, yang nas daripada Quran dan hadis. Amma tafsiru bil ra'yi, barulah Syekh menerangkan tentang tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pandangan. Jadi hari ini kita akan tengok pada minggu yang akan datang lah, insya-Allah. Apakah yang Syekh pengarang kitab kita almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Tantawi nak sebut, nak terangkan tentang tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pandangan ataupun tafsir dengan ijtihad ulama-ulama itu sendiri. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita, berkaitan dengan ilmu tafsir, menambahkan lagi maklumat kita tentang ilmu Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.